Okay, Assalamualaikum. Untuk sesi PDPR kita hari ini, kita akan mempelajari cara ataupun kaedah untuk melukis lukisan perspektif satu titik. Okay, beri perhatian pada rajah yang ada di hadapan skrin anda. Okay, kalau dilihat ini, rajah ini sebenarnya ada dalam latihan buku teks anda, tapi cikgu ubah sesuaikan kedudukannya agar lebih mudah untuk awak faham. Baik. Kalau awak lihat di sini, kita ada 3 garisan horizontal, 3 garisan dalam keadaan mengufuk. Yang ini adalah sata gambar. Okey, sata gambar. Kemudian awak ada garisan ufuk. Okey, garisan ufuk ini adalah garisan di mana letaknya titik lenyap. Dan awak ada garisan bumi. Okay, garisan bumi, garisan ufuk, sata gambar. Dan di sini awak ada titik stesen. Okay, saya letak kedudukan titik stesen di sini. Titik stesen boleh berada di kiri, di kanan, atas ke, bawah ke. Boleh jadi di bawah garis bumi ini juga untuk titik stesen. Okay. Dan di sini selalunya pada sata gambar adalah pandangan atas. Okay. Ini adalah pandangan atas. Saya labelkan sebagai PA ya. Okey, pandangan atas. Dan kalau lihat di sini adalah selalunya akan dinyatakan dalam soalan. Okey, yang ini adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Dan ini pula adalah pandangan sisi. Okey, pandangan sisi kanan. Okey, pandangan sisi kanan lah. Okey, pandangan hadapan. Pandangan sisi kanan. Baik. Jadi, langkah pertama untuk melukis lukisan perspektif satu titik adalah untuk mendapatkan kedudukan titik lenyap. Saya ulang balik. Langkah pertama adalah untuk mendapatkan kedudukan titik lenyap. Okey, bagaimana kita nak dapatkan titik lenyap adalah dengan membuat unjuran daripada titik stesen. Unjuran secara serenjang. Okey, secara serenjang dengan garisan ufuk. Jadi, kita akan buat dengan bantuan set square. Okey, serenjang maksudnya 90 degree ya. Saya change the color here to purple. Okay, kita dapatkan titik lenyap. Ingat, secara serenjang. So, this is your titik lenyap. Titik lenyap berada di sini. Okay, ini titik lenyap. Di mana ianya bersilang dengan garisan ufuk. Okay. Langkah kedua pula. Langkah kedua adalah melukis semula pandangan hadapan. Lukis balik pandangan hadapan. Nak lukis di mana? Kena lukis di bawah pandangan atas. Sama seperti dalam lukisan ortografik. Kita lukis semula pandangan hadapan di bawah pandangan atas. Bagaimana dengan membuat unjuran? Nah, kita unjurkan pandangan atas ini ke bawah. Okey, kita unjurkan.
Okey, kita unjurkan dari pandangan atas ke bawah. Okey, unjurkan tegak ke bawah. Kemudian kita unjurkan pula daripada pandangan hadapan yang diberi sebab kita nak ambil ketinggian. Jadi kita okey. Jadi awak dah ada rupa pandangan hadapan awak. Okey, langkah pertama tadi adalah dapatkan titik lenyap. Kemudian langkah kedua adalah melukis semula pandangan hadapan. Yang ini ada markah. Cari titik lenyap setengah markah, lukis semula pandangan hadapan setengah markah. Okey. Bagaimana lukis pandangan hadapan tadi adalah dengan mengunjur daripada pandangan atas ke bawah dan mengunjur daripada pandangan hadapan. Dan pastikan pandangan hadapan awak yang baru ini terletak di bawah pandangan atas. Okey. Langkah ketiga pula adalah melukiskan garisan penglihatan. Okey, di mana garisan penglihatan? Garisan penglihatan adalah garisan yang kita lukis daripada pandangan atas ke titik station. Okey. Saya pilih warna lain. Let's say I choose yellow. Okey. Dari pandangan atas ke titik station. Itu adalah garisan penglihatan. Okey, apa yang saya akan buat terlebih dahulu adalah lukiskan daripada butiran yang paling jauh. Titik yang paling jauh ke titik station. Okey. Itu adalah garisan penglihatan. Okey. Seterusnya kita buat satu-satu. Okey, saya ambil juga dua contoh. Kemudian langkah seterusnya adalah membuat garisan unjuran ataupun membina garisan unjuran dari titik lenyap. Change to other color. Okey, dari titik lenyap ke pandangan hadapan ataupun dari pandangan hadapan ke titik lenyap. Okey, saya buat yang garisan yang paling tinggi. Okey, ketinggian yang paling tinggi. Kemudian saya buat satu lagi untuk ketinggian yang paling rendah.
Okey. Ini adalah garisan unjuran, yang ini adalah garisan penglihatan. Okey. Untuk permulaan ini, saya nak tunjukkan bagaimana nak dapatkan kotak asas. Okey, kita nak dapatkan kotak asas terlebih dahulu. Maksudnya awak nak dapatkan kotak ini dulu. Kita nak dapatkan objek ini dalam satu kotak terlebih dahulu seperti kita buat untuk lukisan isometri dan juga lukisan oblik. Kita nak dapatkan kotak. Okey, kita nak dapatkan kotak terlebih dahulu. Kotak ini nanti yang kita akan buat perspektifnya, kemudian baru kita buat bentuk bongkah tersebut. Okey. Jadi kalau awak lihat, ini ketinggian yang paling tinggi. Sini ketinggian yang paling tinggi dan ketinggian yang paling rendah. Right? Tinggi, rendah. Okey. Ini adalah ukuran yang paling jauh daripada satah gambar. Which is kononnya yang inilah. Right. Now, kita nak dapatkan kotak. Jadi, kita perlu dapatkan butiran. Mana butiran yang kita perlukan? Ini semua ni adalah butiran. Tapi, kalau awak lihat, butiran ini semuanya tidak menyentuh satah gambar. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak menyentuh satah gambar. Mana-mana butiran yang tidak menyentuh satah gambar, kita kena lukis garisan penglihatan ke titik stesen. Okay. Yang menyentuh satah gambar, contoh yang 2 poin ini yang sentuh satah gambar, tidak perlu dilukis garisan penglihatan ke titik stesen. Okay. Jadi, contoh yang ini, kita dah lukis garisan penglihatan ke titik stesen, silang pada satah gambar. Okay, silang pada satah gambar. Maka poin yang silang pada satah gambar ini kita kena unjur tegak ke bawah. Okay, jadi kita kena unjur tegak ke bawah. Okay. Kita unjur tegak ke bawah. Ini ni tinggi paling atas, tinggi paling bawah. Okay. So let's say I put a dot there. Di mana ianya bersilang dengan garisan unjuran tadi. Okay. So 2 titik yang ini. Ini adalah 2 titik yang berada di hadapan. So, kita nak bidang kotak. Here also, kita ambil yang hujung. Ini adalah 2 titik yang berada di hadapan. Okay. Jadi, yang ini pun kita kena tarik ke titik lenyap. Kenapa kita tarik? Lihat ini. Ianya ada satu garisan objek ke belakang. Kalau ada garisan objek ke belakang, maksudnya ianya ditarik ke titik lenyap. Okey, tarik ke titik lenyap. Saya guna pembaris lah. Awak guna pembaris. Saya tak perlu guna pembaris di sini. Saya cuma sambungkan sahaja. Tarik ke titik lenyap. Okey. So, this point ke depan dah ada. Di bahagian belakang dah ada. Tapi kita nak lengkapkan bahagian yang ini. Bagaimana? Awak lihat this one. Horizontal line, right? Bila horizontal, maka awak kena unjurkannya, kena lukis garisan horizontal juga. Gunakan set square anda. Okay, dapatkan ianya dalam garisan horizontal juga. Say I use the purple one.
Okay. So, awak dapat kotak. Nampak tak kotak? Ini kotak awak. Okay, nampak kotak kan? So, bila dah nampak kotak, mudah untuk awak buat. Okay, maksudnya gambaran awak, lukisan perspektif awak akan berada di dalam kotak ini. Okay. Okay, next. Dah dapat kotak, maksudnya awak dah ada this point. This point awak dah ada, which is here. Okay, rujuk kepada pandangan hadapan dengan pandangan sisi kanan. Awak lihat pandangan sisi kanan awak berbentuk L. So, you should have your L shape here. Okay. Ujung ini awak dah ada, which is this one. Okay, yang ini dah ada. Kan? Dan awak lihat, you have this. Kalau dilihat daripada pandangan atas, bahagian ini adalah di sini. Okay? Nampak yang ini? Also you have this one. Atas dan bawah. So this one, kita dah lukis garisan penglihatan ke titik stesen. Kena ingat kena lukis garisan penglihatan ke titik stesen. Kemudian barulah awak unjurkan ianya ke bawah. Unjurkan ianya ke bawah. Pastikan yang diunjuk ke bawah adalah yang berada pada satah gambar, bukannya pada garisan ufuk. Okey, unjurkan ianya ke bawah. Saya lebihkan unjuran. So you have this line here. Okay, this point here is this. Macam mana nak dapatkan point yang ini? Kalau dilihat daripada pandangan hadapan, this one, ketinggiannya adalah sama dengan yang ini. Okay, which is, it will be here. Jadi yang ini kena unjur ke titik lenyap. Sebab itu kita buat satu demi satu. Okey, jadi kita unjurkan ianya ke titik lenyap. Unjurkan ke titik lenyap. Buat satu-satu. Kalau buat unjur semua-semua sekali kelak, serabut kepala otak awak. Awak nak anggap banyak point, banyak garisan. Okay, so where is the point? Okay, awak lihat saya hitamkan black dots. That is the point that you need. And atas dan bawah yang ini. Okay, so you get this already. Get this part. Macam mana nak cari bahagian ini? Bahagian ini kalau dilihat pada pandangan atas, the point is here. The point is here. Yang ini. 1, 2. Okay. So, apa perlu buat? Kita unjurkan ke titik stesen. Unjurkan, lukiskan garisan penglihatan ke titik stesen. Pastikan unjurannya betul-betul cuncur dan titik stesen. Okey. Kemudian unjurkannya ke bawah. Kalau dah mahir, kan? Ulang kalau dah mahir, awak boleh buat, kalau tak nak banyak garisan kan, tukar warna lah. Okay, kalau dah mahir, kalau tak nak banyak garisan, boleh buat macam ini. Okay, oh, this is the line here that I want. Buat sengaja aja pun boleh. So, awak dapat tu. Okay. Alright.
So this one kalau dilihat, okay, bahagian petak kecil ini, sini kosong kan? Ianya berada di dalam. Okay, ianya berada di dalam. Dari pandangan hadapan, it is here. Sini. So yang ini yang awak unjukkan ke belakang. Okay. So before that, kita nak dapatkan dulu objek kita. Kita gelapkan dulu objek kita. Saya tebalkan dulu. Yang ini awak dah dapat. So, we directly draw. Dapatkan objek. Okay. And then we also have this, which is here. Biar awak nampak objek awak. Dalam exam pun macam ya. Siapkan dulu objek yang mana yang dah dapat ya, kita buat terlebih dahulu. Supaya bila dah habis masa, si sempat siap buat, sekurang-kurangnya dah ada jawapan. Daripada ianya kosong, dan jawapan itu boleh dapat markah walaupun objek awak tidak lengkap. Okay. So you get your L shape. Dah nampak L shape ya? Dah nampak sebahagian daripada objek. So now this part. Kalau lihat yang ini. Ada garisan objek kan? And untuk this part. This one. It means ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka awak unjurkannya. To confirm. Cek balik pada pandangan hadapan. Ada garisan objek sini. Maka lukiskan garisan objek itu horizontally. Kenapa horizontally? Sebab yang ini adalah lukisan perspektif. Ianya hanya ada satu garisan yang ditarik ke titik lenyap. Garisan yang lainnya adalah sama ada horizontal ataupun secara tegak. So this particular one will be horizontal. Okay, saya lukis terus menggunakan garisan objek. Boleh lengkapkan yang ini. Okay, dah nampak sebahagian. Dan lihat, sini kosong. Definitely this one also kosong. Maka yang ini akan jadi garisan. Okay, cikgu unjurkan terlebih dahulu. Ya, hampir sama seperti awak buat your isometri dengan oblique. Okay, tarik unjuk ke titik lenyap. So awak akan dapati the point is here. Okay, lukiskan dengan garisan objek. Okay. So, untuk titik yang ini tadi, kalau lihat yang horizontal here, maka yang ini juga kena horizontal. Horizontal, jadi kita tarik yang horizontal.
Garis binaan lah. Setakat mana? So you see here, yang ini. Okay, this one here is related to this, which is kalau dilihat pada pandangan hadapan di sini is related to this one. So yang ini yang awak tarik ke titik lenyap. Yang ini awak tarik ke titik lenyap. Buat satu demi satu. Okay, so awak dah dapat butiran awak. This one sambungkan. Di mana ianya bersilang, di situlah poin awak ya. Okay. Yang ini, this one sambung ke depan. Sambung sehingga yang ini di depan. Okay. Sini. Right, so you have part of it already. Yang ini, awak lihat ni tarik ke belakang kan? Jadi awak kena tariklah ke titik lenyap ya. So tarik ke titik lenyap. Tarik ke titik lenyap. So this one sama atas bawah. So this is your horizontal line. So lengkapkan. Okay. Jadi awak dapatlah. So awak dapat lihat di sini. Saya lupalah. This one kita kena tarik ke titik station. Kenapa kita kena tarik ke titik station? Kerana ianya tidak sentuh satah gambar. Okay, sorry. Forgot about that. So, yang ini kita kena tarik ke titik station. Selepas itu, barulah kita boleh cari butirannya. Dengan menunjukkan ianya ke bawah. Okey, unjuran ke bawah. So this particular line should be from here to here. And
Then this one should be from here to here. And here. Baru jadi. Okay, so this one is wrong here. Tak salah. Tak salah. Okay. Sukanya diingatkan kembali, ingatkan lagi sekali. Mana-mana titik yang tidak menyentuh satah gambar, kita kena unjuk ke titik stesen. Jangan jadi macam yang ini tadi, cikgu lupa. Kena unjuk ke titik stesen. Baru awak dapat objek awak dengan tepat. Mana-mana titik yang terletak pada satah gambar, awak boleh unjukkan terus ke bawah. Okay? Yang tidak menyentuh satah gambar, kena unjuk ke titik stesen. Dan di mana garisan penglihatannya silang satah gambar, itu yang awak unjukkan ke bawah. Okay? Ketinggian objek, kita rujuk pada pandangan hadapan dan juga pada pandangan sisi kanan. Kenapa saya tadi menyentuh pandangan sisi kanan? Disebabkan oleh rupa bentuk adalah lebih jelas pada pandangan sisi kanan. Awak nampak bahagian sini adalah kosong. Okay? Dan untuk perspektif satu titik, ianya lebih mudah sebab hanya satu permukaan saja yang awak tarik ke titik lenyap. Permukaan yang mengufuk, awak cuma unjukkan secara mengufuk sahaja. Okay? So, itu sahaja untuk hari ini. Jadi, cikgu nak awak cuba buat gambar rajah simple ini dulu. Rujuk pada buku teks. Ikut ukuran yang ada pada buku teks. Tetapi, ubah kedudukan seperti mana yang saya buat. Seperti mana yang awak nampak pada skrin di sini. Okay, awak cuba untuk satu soalan ini terlebih dahulu. Okay, sekiranya ada apa-apa masalah, boleh tanya dalam grup ataupun boleh PM saya secara personal. Okay, so sekian saja untuk hari ini.